Okay, siapa ada kitab yang Rumi, buka muka surat 8 ni. Yang Jawi, siapa ada buat kitab Jawi? Okey, jadi kita tengok. Kita akan bacakan kitab Qatrul Ghaiziyah. Pendahuluan permulaan 10. Ini yang disebutkan dalam istilah bahasa Arab Mabadil Asyarah. Mabadil Asyarah mana permulaan yang 10. Okey, mana-mana kitab yang kita belajar dia akan dimulakan dengan Mabadi al-Asyarah. Jadi kita tengok apa Mabadi al-Asyarah bagi kitab ataupun ilmu tasawuf. Sebagai pembuka tirai, saya menjelaskan dahulu 10 yang terkandung dalam ilmu tasawuf dan yang terta'alluq mana yang bersangkut paut. Terta'alluq yakni bersangkut paut dengannya. Apa dia 10 perkara? Dia akan hurai satu persatu. Untuk permulaan dia akan sebut secara ringkas. Yang pertama, bukan hadasnya. Dalam kitab Rumi hadasa ya. Hadasa tak betul. Ini orang terjemah kitab ni pun dia hadnya. Hadnya yang ini ta'rif ilmu tasawuf. Jangan baca hadasa. Dia buat kurungan hadasa. Sampai hari kiamat tak faham. Sampai ke mati kita tak faham kalau ibu mana hadasa. Bukan hadasa, hadnya ataupun ta'rifnya, ta'rif ilmu tasawuf. Had itu mana ta'rif ilmu tasawuf, yaitu makna tasawuf. Apa makna tasawuf? Yang kita nak belajar ilmu tasawuf tu, kita kena faham diri benda ilmu tasawuf tu benda apa. Nanti dia akan cerita satu persatu. Yang kedua, dia akan bahas apa dia? Tempat ia dihantarkan. Dihantarkan ni apa dia? Apa yang dibahas di dalam ilmu tasawuf? Tasawuf yang kita belajar ni sebenarnya tasawuf hakikat. Dicampur sikitlah syariat, tapi tak terlampau berat sangat. Apa yang dibahas dalam kitab yang kita akan belajar ni, kita kena tahu yang dibicarakan, yang dibincangkan. Okey, itu orang panggil tempat dihantarkan. Ini bahasa lama. Kalau kita baca tempat dihantar, nak hantar ke mana? Bukan nak hantar ke mana. Apa benda yang dibahas dalam kitab ni, dalam ilmu tasawuf. Itu cara maksudnya. Yang ketiga, kita nak bahas apa? Faedah. Bila kita belajar sesuatu ilmu, kita nak kegunaan. Apa makna faedah? Ma yustafadu min ilmin aw malin. Barang yang diambil guna daripada ilmu atau harta. Ada ilmu, kita boleh beramal, kita boleh buat kerja ya dengan ilmu, tak kisahlah. Kalau pandai masak, buat cara pandai masak, boleh cari duit tak? Ilmu kita boleh ambil guna. Kita pandai bertukang, kita bertukang buat rumah orang, boleh dapat duit. Itu orang panggil kegunaan. Ataupun harta, kita ada harta, kita belanjakan, kita gunakan, kita infak. Yang ni orang panggil faedah namanya. Barang yang diambil guna daripada ilmu ataupun harta, faedah. Jadi yang ni kita mengaji ilmu tasawuf, ilmu. Apa kegunaan ilmu ni? Untuk apa kita belajar? Kalau buat sakit kepala, buat tak payah belajar, buang masa. Tapi mesti ada guna dia, insya-Allah. Kita tengok nanti. Okey. Dah tu yang seterusnya kita nak belajar kelebihannya. Kelebihan ilmu tasawuf ni apa lebihnya banding dengan ilmu yang lain. Kelebihan ilmu tasawuf itulah menyebabkan terangsang kita untuk mengetahui. Ya, rangsangan satu bawais untuk kita mengkaji ilmu tersebut supaya dapat kita mengambil guna. Kita kena tahu faedah atau kelebihan ilmu.
Dan yang seterusnya nisbah ilmu tasawuf. Masuk kata nisbah, bandingkan ilmu tasawuf dengan ilmu lain tu, apa perbezaan di antara ilmu tasawuf dengan ilmu lain tu? Di mana duduknya ilmu tasawuf? Contoh dia, semua dia akan bahas ke depan ni. Itu orang panggil nisbah ilmu tasawuf. Dan yang seterusnya kita akan bahas insya-Allah ke depan satu persatu, dia akan terangkan cara luas. Orang yang mula memperkenalkannya, orang yang memperkenalkan ilmu tasawuf ni siapa dia? Bid'ah ke? Ya. Orang zaman sekarang suka bid'ah sangat. Sikit-sikit bid'ah. Baru balik Mesir, Jordan 4-5 tahun ya. Semua kutip habis. Haram tu tak betul, yang ni sesat, semua. Tu orang kita sekarang terlampau pandai, kan? Jadi kita tengok siapa orang yang mula memperkenalkan ilmu tasawuf. Okey. Akan bahas satu-satu ni. Dan yang seterusnya nama-nama lain ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf satu nama. Nama yang lain orang panggil ilmu apa ni? Insya-Allah kita akan tengok nanti. Dan tempat pengambilannya. Apa makna tempat pengambilan? Ilmu ni diambil daripada mana? Ya. Daripada Quran, hadis ke, ataupun daripada orang jahil ke, ataupun falsafah ke, ataupun orang-orang sesat ke? Jadi kita tengok nanti ilmu ni diambil daripada mana, apa alasan dia. Orang sekarang suka tanya benda ni. Tempat pengambilannya, tengok ke depan. Dan seterusnya hukum mempelajarinya. Kita belajar ilmu tasawuf ni, apa hukum kita belajar? Itu pun kita tengok ke depan juga. Dan persoalan dalam ilmu tasawuf. Apa makna persoalan dalam ilmu tasawuf? Mana itu pun akan dibahas ke depan. Kita tengok satu persatu tajuk dia. Okey, kita nak bahas satu-satu dah ni. Jadi ada 10 perkara yang bila kita nak mempelajari ilmu tasawuf ataupun ilmu lain, kita kena tahu. Yang ni. Okey, jadi kita tengok yang pertama sekali, makna ilmu tasawuf ataupun ta'rif ilmu tasawuf. Makna ilmu tasawuf pada bahasa ialah as-safa. Baca as-safa. Apa makna as-safa? Yang berarti bersih, jernih dan hening daripada sesuatu yang najis dan kotor. Mana sesuatu, mudah cakap, sesuatu yang bersih, yang hening, tenang, tak ada apa. Nampak kalau air kat pantai contohnya sampai ke dasar, kita nampak, oh bersih pantai ni. Kalau kolah kita baru cuci sampai bersih, tak nampak dah lumut-lumut. Itu ibarat tasawuf. Tasawuf itu mana bersih, mana yang dibersihkan. Kita tengok nanti. Sesuatu daripada najis dan kotor. Sama ada yang hissi. Hissi ni yang boleh kita nampak, yang boleh kita pegang. Itu mana hissi? Yang boleh kita nampak, yang boleh kita pegang. Contoh, ya kencing ke, tai ke, kahak ke. Itu orang panggil kotoran yang bahasa hissi. Itu bersih. Maupun maknawi. Apa makna maknawi? Dia tak perlu buat zuhir atau batin ya. Maknawi. Maknawi ni mana yang tak nampak. Anak kita kencing dekat bucu tu contoh dia. Kalau dalam hukum fiqh, walaupun bau, warna, rasa tak ada, tapi tetap hukum najis tak? Najis, orang panggil najis hukmiyah. Warna tak ada, rasa tak ada, bau tak ada. Tapi kita tahu tu anak kita kencing di bucu tu, wajib kita mengalirkan air untuk cuci. Kalau tidak, dia tetap najis. Ada kata bau tak ada, rasa pun tak ada, warna pun tak ada. Najis tetap najis, maknawi. Tak nampak, benda tu tak nampak dah, tapi tetap dihukumkan najis. Yang tu. Jadi maksud di sini apa dah? Pada bahasa tu bersih daripada kotoran, sama ada nyata ataupun tersembunyi. Itu makna tasawuf. Ya, tasawuf. Maknanya jangan tu lughah sahaja ya.
Maknanya pada istilah ini yang penting, ialah melenyapkan perangai yang bersifat manusia dalam dirinya dan digantikan dengan perangai malaikat, serta menyucikan zat Tuhan daripada sesuatu yang boleh menjejaskan ketuhanan dia. Sama ke jauhi? Ke lari? Lain. Kalau lain ni tak, kita rumi tak berapa bagus. Lain tu apa? Kalau lain tak syok lah, sebab jauhi tak asal. Dia lari sikit. Boleh lah faham, tapi ada lari. Tapi sama banyak pakai rumi ni. Itu yang tak mau kadang kita rumi sekarang dia ubah, ya. Dia ubah daripada kita asal itu tak berapa bagus. Jangan ubah patutnya. Tanggungjawab dia, sebab apa kepahaman pengarang kitab dengan apa yang dia faham bila dia ubah tu kadang tak sama. Itu bahaya. Tapi tak apalah, insyaAllah kita baca. Kalau agak, itu yang saya tanya ni, bila kita dengar, takut lain, kita rasa macam lain, tapi boleh faham. Tak apalah, kita baca ikut-ikutnya Rumi. Siapa yang tengok jauhi, tengok jauhi. Okey. Maknanya pada istilah pula ialah melenyapkan perangai yang bersifat manusia dalam dirinya. Apa dia? Perangai yang bersifat manusia di dalam diri dia. Dia yang baik itu nisbah di dalam diri kita ni ada dua apa dia? Qarin kita. Ada qarin malaikat, ada qarin daripada jin. Qarin daripada malaikat, dia akan bagi ilham-ilham untuk kita melakukan kebaikan. Qarin daripada jin, dia akan cerita macam mana untuk buat kejahatan. Yang daripada malaikat orang panggil ilham, yang daripada jin orang panggil syak atau waswas. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tu. Jadi yang dipanggil kalau daripada jin, syaitan, itu dipanggil waswas. Jadi mana ada dua makhluk yang berbeza. Yang ni manusia, kita manusia lah. Bila manusia, macam mana yang daripada malaikat itu kebaikan, yang daripada jin itu kejahatan. Macam mana kita nak mendidik ilmu tasawuf untuk mengajar kepada kita supaya kita ni berperangai seperti mana perangai malaikat. Apa mana perangai malaikat? Perangai malaikat sentiasa mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala, tak derhaka kepada Allah taala, sentiasa taat kepada Allah taala. Begitulah mana kita nak mempelajari ilmu tasawuf supaya perangai-perangai yang sifat-sifat keji kita ni hilang. Ya. Itu bersih. Kenapa bersih? Daripada mana sifat keji tu, saya nak tanya. Sifat keji itu datang daripada sini. Hati kita. Hati inilah sebenarnya raja. Anggota lain tu rakyat. Kalau raja tadi betul, rakyat selamat tak? Pemerintah tu betul, rakyat selamat. Pemerintah gelong, habis pening. Jadi mana? Di sini betulkan hati tu. Bersihkan hati. Macam mana cara kita membersihkan hati? Contoh membersihkan hati dengan istighfar. Yang pertama ilmu lah, belajar. Macam mana kita duduk atas dunia ni, kita tak belajar langsung. Fiqh tak belajar, tauhid tak belajar, tasawuf tak belajar. Kita nak balik menghadap Allah Ta'ala, nak mati. Betul tak? Nak mati. Apa yang kita bawa? Hidup ni bukan segala-galanya. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Nabi kata, kebiasaan umur umat aku antara 60 ke 70 ya. Bukan semestinya mati, tetapi sepatutnya kita kalau dah 60 ni betul-betul tahqiq bab akidah, betul-betul tahqiq makna la ilaha illallah,
ada dah di diri kita. Ni tanya la ilaha illallah, kita pun tak tahu lah la ilaha illallah macam mana. Dia kata Allahu Akbar. Tak risau kan? Tak risau ke kita? Kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, jangan rasa tenang. Faham? Cari ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, bersihkan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah Ta'ala tak pandang kepada rupa kita, Allah Ta'ala tak pandang kepada tubuh kita gagah. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi yang Allah Ta'ala pandang tu ila qulubikum, kepada hati-hati kamu, wa amalikum, dan amal ibadat kamu. Hati kita, untuk membersihkan hati kita, yang pertama sekali kita mempelajari ilmu tasawuf. Lepas tu kita mempelajari ilmu fiqh. Ilmu fiqh macam mana cara kita nak beramal ibadat. Begitu juga ilmu tauhid, macam mana akidah yang sebenar. 3 ilmu kena belajar. Okey. Jadi dalam kitab ni, tuan kitab ni kata melenyapkan perangai yang bersifat manusia dalam dirinya. Manusia ni dia akan jadi tabiat. Tahu tabiat? Kita ni lah lahir, mak ayah kita akan layan tak kita? Orang susah cara orang susah, orang senang cara orang senang. Dia akan layan anak dia, dia akan dapatkan apa yang anak dia hajati. Betul tak? Kita semua, ya, kita ada anak ni. Kita tahu macam mana bila anak kita punya nak tu. Memang kadang kita marah, tapi kita carikan anak. Mesti kita dapatkannya. Susah tak susah, mesti kita dapatkan. Ini anakku, kita kata. Nah, kita kata, ini anakku. Mesti kita dapatkan. Oh, jadi bila mak ayah kita dah bagi kita macam ni, kita ni hidup syok, seronok. Lebih-lebih lagi yang hidup mewah. Di situ akan jadi tabiat nama dia. Bila jadi tabiat, dia tak sedar macam mana apa yang Allah Ta'ala redai, apa yang Allah Ta'ala kehendaki dalam kehidupan dia. Itu punca dia. Bila benda ni makin lama, makin kita makin membesar, dipanggillah ketika itu iradatut tabi'i. Apa makna iradatut tabi'i? Kehendak yang bangsa tabiat. Mana tabiat? Daripada kecil tabiat kita dapat kehendak kita. Bila kita membesar, kita tak nampak dah kebenaran. Macam mana cara kita nak kosongkan diri kita, tauhid kita kepada Allah Ta'ala balik. Yang tu dulu kita biasa dapat duit. Bila kita dah besar, ayah kita dah tak tanggung dah. Tu bila kita besar nanti, kalau tak mengaji agama, mula nak menipu orang. Sebab apa? Sebab dia nak benda tu. Tu orang panggil iradat yang bangsa tabiat. Kan? Iradat ada 3. Iradatut tab'i, iradatut tamanni, iradatul haq. Iradatut tab'i ni nafsu syahwat. Betul tak budak-budak macam kita ni, kalau kita melayan nafsu kita dalam kitab Burdah Syekh Busiri, dia kata kal Fatimi, seperti budak yang menyusu. Tahu budak menyusu? Budak ni kalau dia menyusu, kita tak tahan-tahan, tak buah apa akar berkawali ke? Akar apa? Sebuntun. Akar sebuntun. Sampai dia 1 dia boleh lagi. Dia tak kuat lagi, tapi dia minta juga. Mak nak ni. Kita tahu anak kita macam mana. Sampai dia 1. Kenapa? Itulah nafsu sebenarnya. Kalau kita tak lawan nafsu, macam mana cara ilmu kita nak pelajari mujahadah dengan nafsu kita, kita akan duduk dalam iradatut tabi'i. Kehendak yang bangsa tabiat nama dia. Tabiat daripada kecil kita, hajat sentiasa tercapai. Layan yang sampai kita balik, sampai kita besar, layan nafsu ni. Itu yang jadi hidup jadi masalah. Tapi kalau kita ada ilmu, bila kita balik, kita belajar, tolak sikit, lama-lama bersih. Tabiat tadi hilang tak? Bukan salah mak ayah kita, bahasa dia dah siapa tak sayang anak. Itu yang Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak lahir atas jalan fitrah. Fa abahu yuhawidana au yunassirana au yumajjisana. Maka mak bapak dia akan menentukan dia jadi Yahudi, atau jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Mak bapak dia menentu macam mana cara dia bawa. Bukan mak ayah kata nak suruh anak tadi rosak jadi Yahudi Nasrani. Tapi bila dia layan, kalau dia tak bagi didikan agama, dia nafsu. Bahaya. Bahaya tu.
Itu anak kita kena didik dengan agama. Dan digantikan dengan perangai malaikat. Macam mana sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada di dalam diri kita. Ke depan kita akan belajar. Serta menyucikan zat Tuhan daripada sesuatu yang boleh menjejaskan ketuhanan. Apa makna ketuhanannya? Makna ketuhanan. Kalau macam tu kita kena faham apa makna Tuhan. Di sini ada mengajar tauhid, ada mengajar tauhid. Tuhan tu benda apa? Dia kata Tuhan Allah. Saya tanya pula Allah benda apa? Allah, Tuhan. Saya kata mana satu ni? Sat Allah, sat Tuhan, sat Allah, sat Tuhan. Apa pengertian Tuhan? Kalau macam tu bermakna dia tak kenal Allah. Terus terang saya cakap. Yang kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan illallah, melainkan Allah. Tiada Tuhan. Nombor satu kena kenal makna Tuhan atau makna ketuhanan. Ketuhanan saya terangkan di sini supaya kita bukan mengaji kita tauhid, tapi mudah-mudahan dapat ambil ni kita nak bawa ke mati. Bila kita sebut la ilaha illallah, patutnya kepahaman makna tersebut sudah ada pada diri kita. La ilaha, tiada ada Tuhan, illallah, melainkan Allah. Makna Tuhan ialah zat yang bersifat istighna. Zat yang bersifat istighna ada 12 sifat dalam sifat 20, dan zat yang bersifat iftiqar ada 9 dalam sifat 20. Jadi mudah cakap. Siapa-siapa yang tak mengaji sifat 20 pada adat, bukan pada hakikat dia, pada adat dia, saya berani kata confirm tak kenal makna la ilaha illallah, tak kenal Tuhan. Terus terang saya cakap. Dia nak letak apa makna ketuhanan? Okey, saya sebut. Apa makna istighna? Istighna terkaya Tuhan. Terkaya ni melazimi 12 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Lepas tu satu sifat yang harus. Kalau nak hurai-hurai satu persatu kena mengaji tauhid lah. Saya nak sebut cara ringkas sebagai targhib, kaji ilmu tasawuf. Jangan tak mengaji. Okey. Yang kedua sifat iftiqar. Apa makna iftiqar? Tertumpu, tak terlepas sesuatu kepada Allah Taala. Lazim pada dia 9 sifat. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Dah 8 dah. Lepas tu wahdaniyat. Semua benda-benda yang saya sebut tadi, di mana bahasan dia? Dalam ilmu tauhid tak? Dalam ilmu tauhid belajarlah sifat 20. Siapa tak mengaji sifat 20, kau pun tak kenal makna Tuhan. Dia nak kata Tuhan macam mana? Tiada Tuhan. Tuhan benda apa? Tuhan saya tanya. Tu zat yang bersifat istighna, zat yang bersifat iftiqar. Okey. Yang kita nafikan dalam la ilaha illallah tu benda apa yang kita nafikan? Cuba dengar di sini. Yang kita nafikan dalam la ilaha illallah bukan kita nafi Tuhan. Yang kita nafikan makna tersebut kepada yang lain. Yang lain tak ada bersifat istighna, yang lain tak ada bersifat iftiqar, melainkan illallah, melainkan Allah sahaja. Tu orang panggil isbat. Melainkan Allah sahaja yang ada istighna, yang ada iftiqar. Tu baru kita faham ilah makna Tuhan, makna Allah. Setakat kita kata Tuhan ialah Allah, Allah ialah Tuhan, yang tu saya kata dia tak faham makna Tuhan, dan dia pun tak faham makna la ilaha illallah. Tu yang kita nak bawa balik mati nanti. Nak bawa balik apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalam dia la ilaha illallah. Mana akhir kalam? Nabi tak kata man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kata, Nabi tak kata macam tu. Nabi kata barang siapa akhir kalam. Kalam dekat mana? Innal kalama lafil fuad. Sesungguhnya kalam tu lafil fuad, di dalam hati. Ju'ilal lisanu alaihi dalilan, dijadikan lidah sebagai bukti benda dalam hati kita.
Yang di hati kita ni apa dia? Kepahaman makna la ilaha illallah. Yang tu kena ada pada diri tiap-tiap orang. Yang ni benda yang kita nak bawa balik. Hari ni saya sebut secara ringkas ni, belajar. Bukan ilmu sehari dua. Tahu, bukan ilmu sehari dua. Yang saya sebut tadi, ilmu bawa sampai tercabut nyawa kita. Bahasa dia macam tu. Ilmu yang kita bawa sampai tanggal roh kita daripada jasad kita. Bukan ilmu sekupang dua, ilmu mas 10. Nampak? Itu yang saya kata tadi, makna Tuhan. Baru kita faham makna la ilaha illallah. Dia kata serta mensucikan zat Tuhannya, sucikan daripada sesuatu yang boleh menjejaskan ketuhanannya. Menjejaskan ketuhanan, makna ketuhanan tersebut. Dalam sudut tadi saya sebut la ilaha illallah dalam sudut syariat. Faham? Dalam sudut syariat. Nanti bila kita dah faham sifat 20, mengaji pula tahap atas sikit. Dalam sudut hakikat dia macam mana pula? Bila sebut la ilaha illallah, sa Allah Ta'ala pada zat, sa Allah Ta'ala pada sifat, sa Allah Ta'ala pada asma', sa Allah Ta'ala pada af'al. Oh, yang tu kena faham. Macam mana? Tiada ada yang berbuat pada hakikatnya, melainkan yang berbuat itu Allah. Yang semua ni yang berbuat, kita bergerak, kita berjalan, kita melompat, kita baring, kita apa semua, hakikat dia kenyataan bagi perbuatan Allah Ta'ala sahaja. Itulah kenyataan perbuatan Allah. Bukan kita yang berbuat. Kita patung wayang kulit, la tataharraku dzarratun illa biiznillah, tak akan bergerak benda walaupun sebesar zarrah illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembahyang tadi, siapa yang bagi izin kita sembahyang? Allah Taala bagi izin kita sembahyang, kita boleh sembahyang. Kalau Allah Taala tak izin kita sembahyang, tak bergerak kita. Nampak? Faham kita tauhid, kita di situ kosongkan diri kita. Mana ada yang berbuat, sama ada yang baik ataupun yang jahat, hakikat dia Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada sudut syariat, yang baik tetap baik, yang jahat tetap jahat. Undang-undang dia ada. Okey, habis itu naik pula kepada tauhidul asma', sa Allah Ta'ala pada nama, hakikat yang bernama itu Allah sahaja, yang lain tak ada pun. Yang lain tu hanya kenyataan. Kalau kita nama orang kaya, hakikat kenyataan sifat Al-Ghani, nama Allah Ta'ala yang bernama Al-Ghani. Betul tak? Allah Ta'ala ada yang bernama Al-Ghani tak? Bukan kita kaya, jangan perasan lah kita kaya. Dah Allah Ta'ala bagi kita rezeki, alhamdulillah, ya kita ambil. Tapi jangan kita perasan. Kalau Allah Ta'ala bagi kita ilmu, jangan perasan kita hebat dengan ilmu kita. Faham? Kalau Allah Ta'ala ambil ilmu kita sekelip mata, hilang dah ilmu kita. Hilang ilmu kita. Yang bersifat ilmu, yang bernama alim, itu Allah. Bukan kita yang bernama alim. Kita kenyataan pembuktian zat Allah Ta'ala yang bernama Al-Alim. Nyatalah seseorang tadi Al-Alim, Al-Allamah. Hakikat yang berilmu itu Allah. Okey. Begitulah kias nama-nama Allah Ta'ala yang lain. Kita bersifat, betul tak? Kita bersifat. Ni ada kudrat, tenaga. Ada iradat, kehendak. Ada ilmu. Ada hayat, nafas kita turun naik. Ada sama, mendengar. Ada basar, melihat. Ada kalam, berkata-kata. Habis sifat yang ada pada kita, jangan perasan hak kita. Allah Ta'ala nyatakan kepada diri kita sifat tersebut, hakikat yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu Allah. Kosongkan diri kita, baru kita dipanggil orang yang tauhid kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, hari-hari syirik kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa, syirik tak? Syirik, tapi syirik khafi. Syirik-syirik macam ni yang menyebabkan kita ni tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegah daripada makrifat kita kepada Allah Ta'ala. Itu bahaya. Yang terakhir, kita pandang diri kita depan cermin daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Oh, hebat badan aku, macam ni, macam ni, macam ni. Kemah contoh dia. Hakikat semua diri kita tu nak menyatakan zat Allah Ta'ala. Hakikat diri kita bukan wujud. Ya, syar'i dia wujud. Adapun hakiki dia tak wujud pun. Hukum syarak dia wujud.
kita perlu makan, perlu minum, perlu tidur. Pada hakikatnya semua tubuh-tubuh kita ni nak menyatakan tentang kewujudan zat Allah Subhanahu wa taala, tak ada lain. Jangan kita perasan hebat sangat atas dunia ni. Oh, aku gagah, aku apa semua. Ya, aku banyak pengikut. Contoh, kalau macam tu semua orang perasan. Cuba tauhidkan diri dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, kosongkan diri kita, perbanyakkan zikrullah. Bagi ada ilmu tauhid, kepahaman tauhid, sama ada tauhid syariat ataupun tauhid hakikat di dalam diri kita, kena ada benda tu. Jelas. Itu makna tasawuf. Jadi bermakna ubah daripada perangai tak bagus kepada perangai yang bagus, bersifat seperti sifat malaikat, dan tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, baru dipanggil tasawuf. Bukan tasawuf ni jenis baju pun campur-camping dah, duduk ketika sembahyang ayo. Nah, itu tasawuf, bukan tasawuf. Tasawuf ke mana, tak tersampuk ke mana, tu jadi macam tu. Kita tak tasawuf, tak ajar macam tu. Kalau kita jenis orang bekerja, pergilah kerja kita, buatlah kerja kita. Tapi yang dalaman kita tauhid kepada Allah Ta'ala, yang luaran kita berakhlaklah kita dengan akhlak, dengan sifat-sifat mahmudah. Itu baru tasawuf. Oke, jelas ya? Habis. Yang kedua, tempat hantaran ilmu tasawuf. Hantaran, apa mana dibahas ilmu tasawuf ni, apa bahasan dia? Tempat ilmu tasawuf ini dihantarkan ialah zat Allah Ta'ala. Nak cerita zat Allah Ta'ala dan segala zat makhluk, dan segala zat makhluk yang dinafikan. Saya baca dulu. Yang dinafikan dan difanakan oleh mereka dari kalangan orang-orang arif. Arif mana orang yang mengenal Allah, yang salikin, termasuk segala maqam dan ahwal mereka, serta jalan-jalan ke arah cara amalan yang dilakukan oleh mereka. Sama apa kali? Dah. Siapa yang buat kitab ni? Husin Nasir. Tak, Amdan Hamid. Rosak. Lama-lama habis kita lama. Di Barumi habis terasi lama buat macam ni. Tak patut buat macam ni. Okey, tak apalah. Saya boleh faham benda ni. Apa yang dimasukkan, saya nak terangkan dulu. Hantaran ilmu tasawuf ni cerita zat Allah dan zat makhluk. Kenapa sebut zat Allah dan zat makhluk? Zat Allah mana? Zat tu diri. Bukan zat besi, zat apa semua, bukan. Zat tu mana? Diri Allah dan diri makhluk. Kenapa bahas dua benda ni? Allah Ta'ala ya, sebelum daripada mengadakan makhluk, zat Allah Ta'ala tu dipanggil kanzan makhfi. Apa makna kanzan makhfi? Rahsia yang tersembunyi. Rahsia yang tersembunyi. Apa maksud rahsia yang tersembunyi? Tak ada siapa yang hukum Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah Ta'ala menjadikan, Allah Ta'ala apa semua, tak ada siapa yang hukum. Tapi Allah Ta'ala memang dah bersifat pun, cuma tak ada siapa yang hukum. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak menzahirkan? Fa'ahbabtu an a'rafa, aku kasih bahawa aku dikenal. Allah Ta'ala kata, fa'khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Untuk apa aku jadikan makhluk? Liya'rifani, supaya mengenal mereka akan daku. Bermakna bila mereka mengenal akan daku, mereka akan hukum. Yang berkuasa kamu ya Allah, kami lemah. Yang berkehendak kamu ya Allah, kami terpaksa. Yang berilmu kamu ya Allah, kami jahil. Yang mendengar kamu ya Allah, kami peka. Tapi Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, tu yang Allah Ta'ala zahirkan dah. InsyaAllah, awal ya. Saya kan? Boleh? Allah Ta'ala zahirkan Nur Muhammad. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut Nur Muhammad insya-Allah pada Sabtu depan. Saya jemput semua. Mungkin boleh. Saya jemput semua yang hadir di sini. Di madrasah saya, di pondok saya akan buat Maulidur Rasul.
Tu imam tahulah. Beritahu apa semua alamat semua. Di Maulid Rasul kita ada jamuan petang, pukul 6 petang makan. Bawa ke malam lah, habis sampai pukul 11. Siapa yang datang lepas maghrib pun tak apa. Lepas maghrib ada program baca Maulid Ad-Dibai. Lepas tu ada qasidah. Lepas tu tausiah daripada saya sendiri. Saya akan bercakap mengenai mahabbatul Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Maulid. Ya. InsyaAllah saya jemput semua. Mudah-mudahan dapat kita mengambil istifadah supaya terbuka kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, terbuka kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Anta babullahi lanal murtajab. Kamu ya Muhammad babullah, pintu Allah, nalal murtaja, mencapai oleh orang-orang yang berharap untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu dia melalui pintu Muhammad, yakni mengenal Nabi Muhammad, mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah pada minggu depan hari Sabtu malam Ahad, ya, hari Sabtu malam Ahad, yang mana hadir di sini saya jemput, ya. Makan zakat mana yang adalah, kita buat lembu seekor, takut kalau lambat orang mungkin ramai kan. Jadi mana yang ada makan sampai kalau dah habis minta maaf lah. Yang tu je. Sampai yang awal tu insyaallah pukul 6 kita dah buat jamuan. InsyaAllah semua saya jemput. Okey, jadi kita tengok ya. Jadi Allah Ta'ala zahirkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala zahirkan makhluk-makhluk yang lain. Laulaka ma khalaqtul ablaka. Kalau bukan kerana kamu ya Muhammad, ma khalaqtul ablaka, aku tak akan ciptakan seluruh alam semesta ini, takkan wujud. Daripada Nur Muhammad zahir makhluk-makhluk yang lain. Kemudian siapa yang membawa rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Allah Ta'ala zuhirkan Nabi Adam supaya nyatalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita sekarang anak cucu Nabi Adam. Nih, anak cucu Nabi Adam. Ada tak 7 sifat nih? Qudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam, semua ada pada diri kita. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Insan tu rahsia aku, wa ana sirruh, dan aku rahsia manusia. Wasirri sifati, dan rahsia itu adalah sifat aku. Bermakna manusia adalah sifat Allah, mana kenyataan bagi sifat Allah. Wasifati la ghairi, dan sifat aku tiada lain daripada aku. Bermakna manusia sebagai kenyataan wujudnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tak? Itu yang saya kata di sini apa dah? Yang kita bahas zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bahas zat makhluk. Makhluk itu sebagai tempat kenyataan pembuktian tentang kewujudan zat, sifat, asma, af'al Allah. Kalau saya ambil air ini, air panas saya tuang di sini, saya turun dengan piring. Ada basah tak bawah piring ni? Ada basah bawah piring ni. Adakah basah tu air yang duduk bawah naik ke atas? Bukan. Tapi yang basah pada belakang piring itu sebagai kenyataan pembuktian wujudnya di bawah tu ada air yang bernama air yang bersifat panas. Nyata tak? Wap yang melekat dekat piring tadi. Itulah bandingan kita. Bandingan saya sebut. Jadi makhluk ni sebagai kenyataan pembuktian tentang wujudnya zat, sifat, asma, af'al Allah. Bukan ada lain. Jangan hebat-hebat sangat. Bukan ada lain kita ni. Itu yang kita bawa. Kita nak balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tauhid, sebenar-benar tauhid. Ni balik tak tahu. Kita nak mati semua ni. Allahu Akbar ya. Kita tauhid betul-betul, cari kepahaman tersebut. Kalau kita masuk ke dalam hutan, kita nampak kesan tapak kaki harimau. Kesan tapak kaki itu adakah diri harimau? Bukan diri harimau, tapi dialah sebagai kenyataan wujud zat yang bernama harimau, yang bersifat garang, yang boleh mencakar. Perbuatan dia ada cakar, berlari laju, betul tak? Yang kesan tapak kaki, itulah kenyataan pembuktian. Bermakna kita lah kenyataan pembuktian zat, sifat, asma, af'al Allah. Allahu Akbar. Nak cari Allah, siapa bisa jumpa Allah depan saya ni? Coca-Cola yang ada depan saya ni, dia kata saya bisa jumpa Allah sekali, dia kata. Kalau siapa bisa jumpa Allah Ta'ala, kafir ya. Mujur tak jawab. Jadi mana? Jadi Allah Ta'ala tu bukan boleh dilihat, Allah Ta'ala tu bukan boleh dipegang, tetapi Allah Ta'ala itu zat yang diyakini. Macam tadi kesan tapak kaki harimau tadi lah. Bila kita nampak kesan tapak kaki harimau, yakin tak kata wujudnya harimau? Yakin tak?
Main mana tapak kaki kalau tak ada harimau dia? Mesti ada harimau. Adakah kita suruh cari harimau? Jangan cari harimau tu. Saya suruh cari, yakin tak kata wujudnya harimau. Cukup takat tu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita memandang kepada makhluk. Semua kita pandang kepada diri kita. Yakin tak kita tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala? Yakinlah tentang wujudnya Allah Ta'ala yang bersifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama wasar kalam. Tapi jangan cari Allah Ta'ala ya? Allah Ta'ala cari, kita tak jumpa. Macam bandingannya minyak di dalam air santan. Ada minyak tak? Ada minyak tak dalam santan? Ada minyak kan? Tak percaya masak. Cuba masak santan, bagi kering air dia, keluar dah minyak dia. Tapi boleh tunjuk dah minyak, boleh tengok dah minyak. Minyak tak boleh tengok. Bila kita masak baru nampak minyak, gulai tu berminyak kan. Sebab apa? Sebab ada santan. Tapi kalau gulai tadi tak bau santan, ada minyak? Tak ada minyak. Minyak tomeh tu ada lah kan. Okey, nampak tak masalah? Begitu juga tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suruh cari Allah, cari keyakinan cari keyakinan tentang wujudnya zat, sifat, asma, af'al Allah. Cari yakin, cari faham. Macam mana nak cari yakin? Nombor satu kena mengaji lah. Tak mengaji ni benda apa tak mengaji? Kita atas dunia tak mengaji, pakai kutip sampah ni. Betul tak? Nak kerja hebat-hebat tak ada. Sebab kita tak mengaji. Cuba kalau kita mengaji, itu orang panggil kepahaman. Okey, itu yang saya ulang sekali lagi. Jadi Allah tak nampak, tapi yakin nak kata wujudnya Allah. Itu yang orang panggil pandang pada makhluk. Yang kita bahas dua, zat Allah. Zat Allah Ta'ala bukan jirim. Dan yang kita bahas zat makhluk. Zat makhluk mesti jirim. Ini jirim, benda yang boleh kita bahagi. Ini jirim, benda yang boleh kita bahagi. Jirim, semua jirim ni boleh kita bahagikan. Zat Allah Ta'ala dan segala zat makhluk dinafikan, difanakan. Nafikan makhluk, nyatakan Allah. Sama ada zat, sifat, asma, af'al. Fana tu mana hapuskan. Hapuskan apa yang ada pada diri kita. Masuk kata hapus ni mana jangan kita pandang. Allah Ta'ala bagi rezeki, ya tetap rezeki kita. Tapi jangan kita, oh aku orang kaya. Nah, Allah Ta'ala bagi rezeki, simpan. Kita belanjakan. Ada lebih kita infakkan. Oh, sahabat Nabi ada yang kaya-kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya tak? Kaya tu. Sayyidina Osman sekali perang 70 ekor kuda. Kalau 70 ekor kuda zaman sekarang kita macam mana tu zaman dulu? Motor besar lah, mudah kita kata. Motor harga 20,000 sebiji, lebih kurang 20,000, 30,000. Motor besar lah kuda zaman dulu. Berjalan naik unta ya. Tapi kalau kuda perang hebat lah. Sekali perang 70 ekor. Mesti orang berduit. Jadi, tapi bukan di situ ukurannya. Ukurannya bukan di situ. Ukurannya di hati kita. Di hati kita, pergantungan hati kita. Sekarang kita nak mempelajari macam mana kita nak mengenal pergantungan hati kita kepada Allah. Hapuskan dalam hati kita sangkutan yang lain daripada Allah. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, sudah. Rezeki kita ni kita harap-harap dapat, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan tak ada. Tak ada, sudah, jangan fikir. Oh, jadi bahan fikir. Mula kita nak maki orang, mula nak tak puas hati, kata celaka lah, tak apalah. Ada tak kadang kita macam tu? Ada. Kenapa? Kita tak faham. Tak faham bahawa apa benda yang Allah Ta'ala beri itu hanya kenyataan, ketentuan dia. Dah Allah Ta'ala tentukan, dah siap. Skrip saja semua ni. Ni pelakon sana. Bila berlakon kan ada skrip tak? Mana skrip kita? Di azali tu. Azali tu skrip kita. Dia qadha mubram kita tu ada dah skrip kita. Hari-hari ikutlah sebagaimana yang tu Allah Ta'ala tentukan. Oleh mereka dan dipanakkan oleh mereka. Fana tu mana hapuskan dari kalangan orang-orang arif yang salikin, termasuk ini yang dibahas,
termasuk segala maqam. Ini ada maqam yang 10. Nanti insya-Allah di belakang kitab hujung-hujung. Maqam yang 10. Salah satu daripada maqam 10 kita akan bahas. Maqam yang pertama sekali maqam taubat. Yang ulama kata, barang siapa tak ada taubat maka dia tak akan dapat maqam. Barang siapa tak dapat maqam dia tak akan dapat hal. Barang siapa tak dapat hal dia tak akan dapat istiqamah. Yang mana istiqamah itulah ma'rifatullah. Jadi semua dia akan sebut step-step dia satu-satu dia akan bawa. Cantik tu. Maqam namanya. Dan ahwal. Apa mana ahwal? Sesuatu yang luar biasa yang Allah Ta'ala bukakan pada hati orang-orang yang Allah Ta'ala kasih. Itu orang panggil ahwal. Bila Allah Ta'ala kasih dah, Allah Ta'ala buka benda luar biasa dah. Kerinduan dia, jinak hati dia, contoh dia, itu ahwal. Ahwal mereka itu, serta jalan-jalan ke arah cara amalan yang dilakukan oleh mereka. Macam mana cara amalan yang dilakukan? Daripada apa? Amalan ni daripada syuhud. Apa dia syuhud? Kita akan belajar nanti macam mana cara syuhud, macam mana cara muraqabah. Syuhud mudah saya kata. Betul lah. 2 hari cakap tak berhenti. Hari Sabtu dah pengajian daripada pagi sampai malam. Kemarin orang buat buku lah apalah. Sampai malam pukul 2. Jenang suara. Jalan-jalan ke arah cara amalan yang dilakukan. Syuhud. Saya nak sebutkan syuhud tadi. Kalau orang syuhud yang saya kata, bila nampak tahi gajah, contohlah yang tahi gajah, di otak kita reti apa di situ? Reti tahi gajah ke reti kata wujud gajah? Reti kata wujud gajah ke reti kata tahi gajah ya? Wah, ni tahi gajah, tak ada apa, jom tak ada masalah. Kalau dia reti kata tahi gajah saja, tu orang bodoh, dia tak reti. Patutnya kalau orang masuk tengok, oh tahi gajah. Oh yang ni tahi gajah bermakna gajah. Otak dia akan fikir, gajah ada dekat sini. Bukan depan mata dia, tapi di otak dia terfikir dah. Gajah ada dekat sini. Jangan cari pasal ni. Ni kita jumpa berdepan pakai selera kita, makan tak habis. Betul tak? Begitu juga Allah Ta'ala nampak tak? Tak nampak. Tapi kenyataan pembuktian wujudnya Allah Ta'ala banyak tak? Seluruh makhluk yang kita nampak, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah yang kita nampak, inilah pembuktian tentang wujudnya zat Allah. Kalau dah kita nampak macam ni, saya nampak dinding, yang dinding tu bukan Allah, tapi kenyataan wujudnya Allah tak? Saya nampak botol, yang ni bukan Allah, tapi kenyataan wujudnya Allah tak? Main mana botol kalau tak ada khalik dia, pencipta dia? Mesti ada pencipta dia. Oh, kalau macam tu, siapa pencipta dia? Yang bernama Allah. Oh, kalau macam tu aku kena taat kepada Allah. Jangan bila sampai masa hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Siapa pun akan tinggal, anak, bini, mak, ayah, semua tinggal tak berani, nafsi. Kita tengok bini kita, lantahlah, aku tak tahu, yang penting aku selamat. Kita tengok anak kita, lantahlah, yang penting aku selamat. Jangan sampai hari itu menyesal kita, tak sudah. Kan? Kalau sebelum daripada kita diambil nyawa, cuba kita syuhud. Pandanglah kiri kanan depan belakang, hati kita terdetik Allah. Bukan tu Allah. Di hati kita kata Allah, itulah kenyataan wujudnya Allah. Pandang sana pula Allah. Tu bukan Allah, tapi kenyataan wujudnya Allah. Pandang lain pula. Begitulah jadikan amalan wirid yang dipanggil zikir syuhudul wahdah fil kasrah fil wahdah. Ini memang ada di dalam kitab-kitab. Itulah pakaian orang-orang sufi. Kita ni hati kita ghaflah banyak tak? Waktu bila kita ingat Allah Subhanahu wa taala? Allah kurang sangat.
Dah pegang tasbih, duduk ketika sembahyang atau duduk dalam masjid, baru ingat Allah. Keluar je rumah, pegang je steering kereta, tak ada dah. Kenapa? Sebab ilmu kita tak ada. Ilmu apa orang panggil tak ada? Ilmu macam mana cara nak syuhud kepada Allah Ta'ala, cara nak memandang Allah. Bukan pandang Allah, Allah tu seketui duduk semua tu Allah, Allah. Bukan macam tu. Macam saya kata tadi lah, kalau kita pandang kepada tai gajah, reti tak kata wujudnya gajah? Pandang tapak kaki harimau banyak. Oh, harimau. Tengok tapak kaki ya. Semua sepanjang tapak kaki, hati kita terdetik apa? Terdetik harimau. Sampai kalau 1 kilo tapak kaki dah, semua sepanjang 1 kilo kita ikut harimau lah. Ada harimau, gajah, badak, ada. Dia tak berubah dah. Begitu juga, ada tak satu benda yang bukan Allah Ta'ala jadikan? Ni atas dunia kita tengok kiri kanan depan belakang atas bawah kita ni, tak ada kan? Tu yang saya kata, pandanglah kiri kanan depan belakang atas bawah, Allah. Itulah pakaian para aulia. Aulia bawa cara macam ni. Dalam kitab Hidayatul Azkiya, amal ibadat selepas yang paling fardu, paling afdal amal ibadat sunat selepas daripada fardu, atas qaul yang muktamad, ada ittifaq ulama, menjaga nafas. Jaga nafas kita ni. Allah. Tak payah berbunyi di mulut, siapa pun tak tahu. Nak jadi riak pun tak payah. Tak payah pakai biji tasbih dah. Sehari nafas kita ada berapa ribu? Ada 24,000 nafas turun naik. Kalau boleh kita jaga nafas ni, kalau tak sampai separuh pun, hampir separuh pun, okey tak? Okey dah. Nikmat besar dah tu. Yang ni tak ada. Kehidupan kita sehari-hari ghaflah, lalai dengan Tuhan, tak nampak apa langsung, ingatan hati kita jauh dengan Tuhan. Kenapa? Ilmu tak ada. Kita tak belajar macam mana cara kita nak syuhud pada Allah Ta'ala. Tadi saya dah terangkan cara syuhud kan. Kalau macam tu, bawa, jadikan pakaian dalam kehidupan kita. Biasakan dengan zikir Allahu. Oh, kok mana ustaz dia kata? Sesat ni bunyi hu ni. Ni ajaran sesat mana ni? Kalau sesat, hikam tu pertama sekali kena bakar. Bidayatul hidayah tu kena bukan. Hidayah apa? Hidayatul salikin ya? Hidayatul salikin tu kena bakar. Ada sebut tu. Dalam Hidayatul salikin ada sebut. Dalam kitab hikam ada sebut. Zikir la ilaha illallah pembuka hati. Zikir Allah pembuka roh. Zikir hu pembuka rahsia. Qulillah Fadharhum fi haudihim yal'abun. Kata oleh kamu Allah, maka tinggalkan oleh kamu akan mereka hal keadaan mereka itu bermain-main. Orang yang ghaflah, lalai hidup dalam dunia, tinggalkan, asingkan, jadikan dalam hati kita ni, walaupun kita bercampur dengan masyarakat, dengan kawan-kawan kita, tapi jaga dalam hati kita. Orang yang macam ni makin lama makin hampir dah dengan Allah Ta'ala. Terbuka rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Ilmu dia dah ada, syuhud pun dalam kehidupan dia. Kehidupan kita macam biasa dengan orang ramai. Cukup cantik Allah Ta'ala bagi dah. Okey, jelas ya? Pas tengah. Lewat lah. Cukup ya? Cukup lah. Okey, insyaAllah kalau ke depan saya sambung balik lah. Amalan yang dilakukan oleh mereka. Kita tengok faedah ilmu tasawuf. Jadi insya-Allah kita sambung faedah ilmu tasawuf, yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri saya mohon maafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa tabatas sadiqin wa syukras sabirin. Wa nas'aluka bi nuri wajhika alladhi malarkan arsyikan tazra fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.